Sejarah ataupun sirah Rasulullah SAW kita dalam menjadi seorang usahawan yang berjaya di mata masyarakat, insya-Allah. Dan bersama kita pada hari ini Dr. Zaharudin Abdul Rahman, Pensyarah Kanan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Jangan janggal hari ini sebab kita compare dua-dua wanita hari ini, tapi kita niat ikhlas nak berkongsi benda yang baik. Jadi kita mulakan dulu mungkin secara ringkas, kita terang secara luaran ni, kita nak sebelum kita kupas dengan lebih mendalam lagi apa yang dimaksudkan sebagai kita ambil Rasulullah sebagai ikon dalam perniagaan. Okey, bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada saudari Irma dan juga Tun Nurhuda. Baik, jadi kalau kita nak kata bagaimana kita nak ambil Rasulullah sebagai ikon dalam perniagaan, sebagai usahawan. Jadi saya kira yang pertama sekali basis dia yang Allah telah letakkan bahawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya Rasulullah itu ada pada beliau, ada pada baginda suri tauladan yang terbaik ya, bagi siapa yang nakkan keselamatan di akhirat, redha Allah dan juga perlulah ingat Allah banyak-banyak. Jadi oleh kerana itu walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah kita katakan selepas dilantik menjadi rasul, Rasulullah tidak berniaga macam kita berniaga ya. Walau bagaimanapun baginda Nabi telah pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak baginda kecil lagi. Yang pertama, Rasulullah telah menunjukkan ciri-ciri yang boleh kita ikuti walaupun baginda belum jadi rasul semasa umur 9 tahun ke 12 tahun. Pada ketika itu para ulama sirah menyatakan baginda telah dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib pergi berniaga di Syam, kemudian juga di sekitar pasar-pasar di Makkah ya. Jadi oleh kerana itu baginda sebenarnya dipersiapkan bagaimana teknik-teknik melihat pasaran. Jadi kalau nak ambil ciri pertama usahawan berjaya, buat due diligence, buat feasibility study dalam bahasa orang putih lah ya. Iaitulah kena buat kajian, kena lihat trend masyarakat. Jangan kita tiba-tiba pergi New Zealand contohnya, kita tak pernah pergi nak buka bisnes, tiba-tiba orang pun kita tak buat kajian, habis. Jadi kita kena buat research terlebih dahulu. Jadi itu ciri usahawan yang kita boleh tiru daripada baginda Nabi, iaitu yang pertama. Yang keduanya, Nabi juga telah menyatakan ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kebiasaannya kecuali dia ada pengalaman menggembala kambing. Jadi Nabi pun ada kalanya dibawa bersama-sama dengan Abu Talib pergi berniaga. Nabi tak berniaga, Nabi ikut tukar-tukar tengok dan seumpamanya. Ada juga pada waktu-waktu tidak pergi berniaga, Nabi pergi jaga kambing. Yang mana disebutkan bila sahabat tanya, adakah kamu pernah menggembala kambing wahai Rasul? Maka kuntu ara'aha bil qararid. Aku pernah menjaga kambing, menggembala kambing di kawasan-kawasan perbukitan Mekah ya. Jadi oleh kerana itu para ulama bijak, apakah di hikmah di sebalik Nabi menggembala kambing? Maka antaranya oleh Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan itu adalah kerana nak bagikan Nabi ni kekuatan emosi. Kekuatan emosi mengendalikan perkara yang sukar untuk faham arahan, iaitulah kambing. Seekor binatang, bukan seekor tapi kumpulan binatang. Nak kontrol dia supaya jangan keluar kawasan, nak sentiasa berikan sensitiviti, nak tengok keluar masuknya kambing. Jadi kalau kita nak tahu seorang usahawan yang berjaya juga, Nabi telah dipersiapkan untuk sentiasa sensitif. Kalaulah kita kata kambing itu sebagai harta, jadi kalau usahawan yang berjaya, dia sentiasa sensitif dengan duit yang keluar masuk. Kambing yang keluar daripada kumpulan, kambing yang masuk dalam kumpulan, dan macam mana nak manage kumpulan harta tersebut. Jadi sebab itulah Nabi pernah mengatakan man ba'a daran walam yaj'al thamanaha fi mithliha lam yubarik lahu fi. Nabi kata sesiapa yang berjaya, ini contohnya ciri usahawan yang berjaya sesiapa penjual yang berjaya menjual satu rumah, kemudian dia tidak menjadikan dia punya harga dia tu, contoh dia punya untung dia tu, dia tak jadikan pada perkara yang seperti rumah itu, maka tidak akan diberkati. Jadi apa ertinya? Para ulama hurai, mereka kata kalau kita dapat jual sesuatu daripada perkara yang bagus, contohnya real property kan bagus, kan rumah, tanah. Tiba-tiba bila kita dapat untung daripada rumah dan tanah, kita beli kereta Mercedes kan. Kita beli kereta, padahal kereta dah ada dah. Kereta dah okey dah, saja nak beli nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 ya. Maka pada itu tidak diberkati. Kenapa? Kerana kereta harga dia depreciate, jatuh. Kalau tanah harganya appreciate. Maka kalau kita jual benda yang harga dia bagus, harga dia stable ya, kita kena fikirkan selepas itu melabur menggunakannya kepada benda yang lebih bagus daripada itu, ataupun paling tidak at par. Jadi kalau yang lebih kurang tu maknanya
ciri usahawan tu kurang sikit lah. Kurang tak bermanfaat lah. Kurang sikit manfaat sebab kita dah ada real property, cari real property yang lain. Cari kalau tak nak real property, carilah emas ke apa ketul-ketul emas tu. Yang nilainya akan meningkat. Nilai dia lebih baik, lebih stable berbanding benda yang kita pasti akan jatuh. Yes. Baik doktor, kalau kita tengok dalam terma perniagaan itu sendiri ialah customer is always right kan. Bagaimana agaknya pada zaman Rasulullah baginda melayan pelanggan-pelanggan perniagaan baginda, doktor? Baik, jadi kalau dalam konteks customer is always right itu adalah dalam konteks zaman sekarang ni lah ya. Kita sebabnya dia punya point di situ nak melayani karenah dan juga sabar dengan karenah pembeli lah ataupun customer ataupun pelanggan. Adapun dalam Islam kita kalau lihat daripada struktur yang Nabi ajar kita, tidak secara total kita menerima itu. Tidak secara total, tapi yang pertama kita akan terima apabila adanya persetujuan. Dan kedua, kita memang digalakkan sebagai peniaga untuk bersifat toleran. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa idza iqtada. Artinya akan dirahmati oleh Allah seorang penjual yang bertoleransi, tidak terlampau berkira-kira tu masih semengira lah. Berkira-kira tu kedekut lah. Sifat kedekut tu tak ada. Maknanya tidaklah rigid sangat. Orang kata bagilah diskaun 10%. Uish, tak boleh. 10% tak boleh bagilah diskaun sikit. Saya masih ingat ketika saya di United Kingdom dulu, ada penjual-penjual yang apa nama tu daripada negara Asia lah, tak mau cakap lah negara mana kan. Yang mana dia jual apa langsir sebagainya. Saya kata boleh bagi diskaun sikit. Dia kata alah engkau ni ni 1 pound pun nak minta diskaun apa tu. So, saya kata 1 pound ni bukanlah bernilai kat saya sangat, tapi just psikologi untuk saya rasa seronok membeli. Kamu tak pandai ke benda tu? Lepas tu saya belilah juga, tapi lepas tu dah 4, 5, 6 bulan lepas tu tengok kedai tu dah tak ada dah. Saya tak tahu sebab apalah. Tapi nak beritahunya bahawa itulah yang Nabi ajar, iaitu sentiasa kita di penjual digalakkan untuk memberi samhan, toleran. Dan begitu juga kalau kita membeli. Jadi hadis Nabi ni bukan ditujukan untuk penjual saja, tapi juga untuk pembeli. Janganlah kita kedekut, kita marah sangat, nak banyak sangat diskaun sampai kawan tu pun kata apa bengkok nanti kan. Maknanya ataupun rugi. Tawar menawar tu sudah wujud pada zaman Rasulullah betul. Lagi. Tawar menawar tu sampai jadi dalam kaedah apa nama tu, nama akad dalam Islam al-musawamah. Musawamah ni maknanya bargaining sale. Bargaining sale maknanya yang memang kita terbuka untuk tawar menawar. Tawar menawar ni pula Nabi pernah puji seorang sahabat yang dia memang pakar dalam tawar menawar. Jadi usahawan ni dia memang perlu tawar menawar. Jangan orang beri sebut harga okey setuju. Okey je lah. Alamak, janganlah. Ya, kawan tu bisa saja letak tas sikit tapi kita tidak berbincang, maka kenalah harga yang mahal. Maka ada seorang sahabat ni Nabi beri 1 dinar untuk pergi pasar beli seekor kambing. Harga pasaran kambing di Madinah pada ketika itu 1 dinar sama dengan satu kambing lah, 1 dinar sama 4.25 gram emas. 4.25 gram emas, 1 gram emas lah RM180, lebih kurang RM800 lah. Lebih kurang sama macam negara kita juga lah. Jadi sahabat ni dia pergi ke pasar, dia berjaya tawar menawar, dia dapat separuh harga, setengah dinar saja. Maka dia pun balik, sebelum dia balik dia fikir, Nabi suruh aku beli 1 ekor kambing, aku dapat 1 ekor, tapi aku ada setengah dinar lagi. Kan? Aku ada 1 dinar lagi. Bukan, ada setengah dinar lagi. Maka dia pun mengambil keputusan untuk jual. Dia berhenti kat tepi pasar, dia pun jual. Harga pasaran 1 dinar. Maka dia pun berjaya jual, dia balik, dia bawa 1 ekor kambing, dia bawa 1 dinar. Nabi beri 1 dinar untuk beli 1 ekor kambing, dia bawa kambing dengan 1 dinar. Maka Nabi SAW tengok kenapa, maka dia pun cerita apa yang berlaku, maka Nabi pun disebutlah hadis fada'alahu bil barakah. Maka Nabi pun mendoakan dia dengan keberkatan. Jadi itulah teknik bargain memang diperlukan dalam usahawan Muslim. Tapi kita terlompat sedikit tu kan, kita nak tanya pula ni sejarah bermulanya Rasulullah dalam bidang perniagaan. Baik, jadi kalau kita nak tahu sejarah permulaannya, memang kita sebutkan sekali lagi tadi, semasa mengikut bapa saudaranya lah. Ketika itu adalah sejarah yang penting kerana Nabi bukan saja melihat bagaimana situasi perniagaan, bagaimana environment, atmosfer perniagaan itu, orang bargain ada. Sebab itulah Nabi sangat faham. Bila Nabi cerita buat perniagaan, Nabi bukan orang yang ke belakang. Jadi kita tak nak ada di kalangan ustaz-ustaz kita cerita perniagaan tu buta kayu tu. Okey. Cerita pasal dividen dengan interest pun tak tahu apa beza. Profit pun tak tahu apa beza. Jadi kita tak mahu begitu. Account asset liability pun tak tahu. Nabi tahu benda-benda tu semua. Nabi tahu. Sebab Nabi pernah lihat depan mata macam mana Abu Talib menguruskan akaun. Nabi pernah lihat macam mana orang promosi. Sampaikan Nabi SAW beritahu dilanati orang-orang peniaga yang bersumpah
palsu apabila dia nak jual barang dia. Kan banyak orang, inilah barang yang paling murah dalam pasaran, kau takkan jumpa tempat lain. Wallahi, dekat negara Arab. Strategi ya. Dekat negara Arab memang biasa disebut wallahi untuk convince pembeli dialah yang terbaik. Maka oleh kerana itu Nabi pernah menyatakan ini tak boleh buat. Maka Nabi nampak macam mana orang gunakan strategi pemasaran yang sihat, yang tak sihat, dan kemudian Nabi bawakan satu ledakan baru, iaitulah promosi jual barang secara amanah. Maka Nabi lepas jadi rasul, Nabi beritahu at-tajir al-amin as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga-peniaga yang berjaya mengekalkan sifat amanah dia, jujur dia, kalau benda tu rosak dia beritahu pernah rosak dulu, maka orang ini akan di akhirat bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan para anbiya, syuhada dan siddiqin. Oh, bukan calon-calon tawaran tu. Dan bukan susah, bukan senang. Doktor sebut pasal promosi tadi kan. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, kita lakukan promosi pelbagai dengan posternya, dengan iklan di Facebook dan sebagainya, tapi kita masih khawatir lagi ada ke orang nak beli barang aku dan sebagainya kan. Bagaimana agaknya doktor pada zaman Rasulullah dulu, teknik-teknik promosi yang dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri memenangi hati pelanggan tu? Baik. Kalau teknik ini saya kira teknik antara yang okey, maka Rasulullah meniagakannya dengan amanah. Maka amanah Rasulullah itu dibawa oleh Maisarah tadi ni kepada Khadijah. Amanahnya dia sampai jatuh tepikat sampai Khadijah satu cinta terus pada Rasulullah. Jatuh tepikat. Jadi bukan hanya beli jual barang, tapi ada orang tepikat lagi ya. Jadi kita nak beritahu itu dia. Jadi kalau kita bersifat amanah, pelanggan kita yang pertama tu dia akan cerita, oh bagus dia, tempat dia, kedai dia murah. Itu lebih berkesan daripada kita promosi. Sebab kalau kita dekat iklan, orang tak, alah dia punya iklan memang dia cakap yang terbagus je. Alah dia punya testimoni sendiri dekat waktu dia punya on air. Memanglah kan. Dia ubat dia semua berkesan belaka sebab dia cakap sendiri. Tapi kalau orang tolong cakap on your behalf, yang tak perlu pun kita beri minta dia cakap sendiri di belakang kita. Sebab itulah pujian seorang sahabat di belakang sahabat dia. Lebih baik doa seorang sahabat di belakang dia tak beritahu saya doa untuk awak semalam tu, tak ada. Jadi kita doa dekat belakang dia tak tahu itu lebih makbul daripada di depan dia. Jadi gitu. Maknanya promosi yang paling penting, menangi hati pelanggan. Bila mana kita bersama-sama dengan dia akan promosi untuk kita. Tapi jangan kita minta tolong promosi kan. Tak jadilah. Dia pandai-pandai dia sendiri, dia akan promosi, itu sangat berkesan. Kita sebut tentang amanah, kita tahu di kata lawannya mungkin janji tadi, sifat iri hati, dengki, cemburu dalam perniagaan. Kita tahu banyak berlaku di sekeliling kita. Jadi mungkin Rasulullah dulu pernah juga menghadapi keadaan macam tu. Jadi bagaimana, doktor? Baik, dari sudut cemburu dan iri hati sebagainya ni, kalau dari sudut perniagaan tu, sebab baginda masa tu belum jadi rasul, maka pada ketika itu tidaklah ada diriwayatkan bagaimana ada orang cemburu sebagainya. Tapi kalau selepas baginda menjadi nabi, pada ketika itu banyaklah orang yang cemburu dengan status, dengan dengan penghormatan yang diberikan. Maka dalam konteks dalam zaman sekarang ni memang banyaklah kecemburuan ini, dan oleh kerana itu kita nak beritahu kita berserah pada Allah SWT dengan bersifat amanah. Walaupun kita bersifat amanah zaman sekarang ni, kita buat baik macam mana pun ada orang akan fitnah, ada orang sangka buruk. Tapi kita kena ingat bahawa itu adalah antara cara Allah SWT mendidik kita dan juga macam mana cara kita nak mengelakkannya. Banyakkan peniaga yang nak mengelakkan banyak orang fitnah, banyak orang ni, serah pada Allah dengan cara doa, dengan cara banyakkan sedekah. Dengan banyakkan sedekah itu, maka rezeki akan lebih bertambah. Rezeki itu bukan semestinya untung. Ni ada orang dia nampak bila perniagaan, kita punya graf kalau kita berkat sentiasa naik ke atas. Tak semestinya tau. Jadi ada graf tu kadang dia naik turun balik, dia naik turun balik. Sebab dia turun tu baik untuk kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang sentiasa baik bila kita untuk muhasabah balik. Sebab kalau naik saja kita pun dah shock sendiri. Kita pun kata strategi kita bagus dah, tak payah buat perubahan dah. Tengok macam kita tengok company besar macam Apple nak lawan dengan RIM dengan apa lagi? Macam-macam lagi. Android dan sebagainya. Maka berlawan-lawan. Jadi bila mereka dah buat, mereka ni pun boleh buat dengan harga lagi murah. Saya masih ingat lagi macam mana smartphone, ada satu smartphone dia nak keluarkan Galaxy Tab, Samsung dia nak keluarkan, dia dah letak dah harga pasaran dia akan dikeluarkan. Lalu tiba-tiba tengok iPad keluar. iPad keluar dengan harga murah. Maka dia cancel, dia tangguh sekejap, dibincang balik, dikeluarkan dengan harga murah. Jadi itu adalah proses
proses kesukaran itu adalah proses yang mengajar kita. Jadi macam mana kita nak tangani orang-orang yang dengki, khianat seumpamanya ini, maka itulah antara caranya secara spiritual adalah yang paling berkesan, dan teruskan dengan sifat amanah kita. Baik doktor, bila kita sebut tentang perniagaan, pastinya apabila mendapat keuntungan yang sangat besar, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Dan ramai di antara masyarakat kita sekarang ni berniaga memang untung berjuta-juta, beribu-ribu, tetapi mereka terlupa sebenarnya nak membayar zakat itu sendiri doktor. Bagaimana agaknya kita nak menyedarkan masyarakat kita sekarang bahawa zakat itu sebenarnya wajib untuk dikeluarkan pada zaman Rasulullah lagi doktor? Baik, memang zakat ini maknanya hak dalam harta itu tidak semua kita punya. So, jadi kalau kita tak bayar zakat, maknanya kita sudah mengambil hak orang lain, iaitulah hak fakir miskin. Dan Allah SWT menjadikan zakat itu untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita dan membersihkan hati kita supaya kita ni jadi orang yang cukup rasa puas dengan apa yang Allah bagi. Sebab kalau kita berniaga, dapat untung banyak, kita tak keluarkan zakat, kita punya kecintaan kepada harta tu menyebabkan hati kita takkan puas. Istidraj. Itu istidraj. Jadi bila kita dapat harta banyak ni, kita nak puas. Tapi kita nak rasa satisfy. Tapi kalau kita tak rasa satisfy, rasa stres sentiasa sampai ke mati, stres. Padahal duit duit juta, berpuluh-puluh juta, tapi asyik stres sahaja. Maka tidak ada nikmat pada harta itu. Sebab itulah ada orang yang hartanya sedikit, tapi dia rasa tidak stres. Itulah namanya barakah. Itulah namanya barakah yang Nabi SAW menyatakan, man kanatid dunya, man kanatil akhirah, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atashu dunya wa hiya raghimatun. Iaitulah sesiapa yang menjadikan akhirat, keredaan Allah dalam perniagaan itu sebagai perkara pokok dalam apa yang dia buat. Manakala kalkulator halal haram tu sentiasa nombor satu. Zakat kena bayar, yang riba jangan masuk, yang khianat tak mau masuk, yang tipu tak mau masuk, kempen-kempen ni ada unsur judi tak mau masuk. Maka Allah SWT kata Allah akan jadikan kekayaan di dalam hati dia. Kekayaan kita kalau pada harta kita, harta kena curi, miskin terus. Tapi kalau kaya pada harta hilang pun, kita masih kaya, masih redha, masih cukup. Lagi hebat kan? Bersyukur kepada kemudian Allah kata, Nabi kata lagi, dan kemudian Allah akan jadikan ketenangan kepada hati dia, dan juga Allah akan bagikan dia dunia ni datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Jadi tapi jangan kita rasa okey, kalau aku buat baik ni, dunia akan datang pada aku ni. Jangan salah faham macam ni. Ada seorang ni dia hantar email kat saya, kalau ada masa sikit itulah dia hantar email kat saya ni. Dia kata, saya tak tahu dia tengok tidak dalam televisyen sekarang ni, tapi saya tak beritahu lah siapa. Dia kata dia menunaikan solat duha dengan keyakinan bahawa dia akan dapat rezeki. Dia buat solat duha, tiba-tiba dia buat je, ada saja musibah yang berlaku. Anak dia kemalangan, lepas tu dia berhenti sekejap, lepas tu dia buat pula besok lusanya. Dia buat saja, suami dia pula kena curi barang. Kemudian anak dia pula kena ini. Kemudian suami dia pula, setiap kali dia buat, selepas itu terus berlakunya musibah. Jadi dia jadi pening. Dia hantar email pada saya, tanya apakah dia macam mana ni? Bukankah bila duha tu membawa rezeki, bukan membawa bala. Tapi maknanya kita nak beritahu, saya masih ingat lagi ada tazkirah yang diberikan. Kemakbulan dan rezeki datang itu, dia boleh datang dalam bentuk yang kita sedar sebagai bagus, atau kita tak sedar dia sebagai bagus. Maknanya dia boleh datang dalam bentuk yang kita tak suka. Jadi sebagai contoh, ada satu kisah yang saya masih ingat lagi, isteri saya pun selalu menceritakan kisah ini, iaitu ada orang yang ahli ibadat, dia nak buat ibadat, tapi dia terlalu terganggu ibadatnya dengan dia perlu berniaga. Nak perlu berniaga, nak sibuk fikir strategi, nak pergi apa dan sebagainya kan. So jadi dia minta pada Allah, ya Allah, supaya mudahkan untuk dia boleh buat ibadat dan boleh dapat rezeki, harta tanpa perlu kerja, ataupun boleh dapat makan tak perlu kerja. Di zaman dululah. Maka dia pun doa-doa, makbul doa dia. Tapi macam mana bentuk dia? Dia kena fitnah. Dia masuk penjara. Masuk penjara makan free, kan? Makan free, dia boleh buat ibadat sepanjang-panjangnya, tapi dia tak perasan. Maknanya makbulnya doa kita ni boleh datang dalam bentuk yang kita tak perasan, dalam bentuk keburukan. Tapi kita, sebab tu Allah kata asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kemungkinan kamu benci satu perkara tapi dia baik untuk kamu. Betul. Dan kalau kemungkinan kamu suka satu perkara tapi sebenarnya dia tidak bagus untuk kamu. Jadi kita kena sangka baik selalu, kemudian nanti insya-Allah dunia akan datang kepada kita. Dan kalaulah kita tayar kereta kita meletup dekat satu simpang, kita rasa Allah memang musibah betul. Sebenarnya itu rezeki. Kalau tak meletup ke depan tu kita aksiden dah agaknya. Allah SWT membantu kita apabila kita bersifat melakukan kebaikan dan amanah dalam perniagaan. Macam Nabi kata, Nabi kata bahawa sana'iul ma'ruf taqiyu masari'us su'i wal halakati wal afat. Melakukan kebajikan akan mampu menghindarkan kita daripada malapetaka yang kita tak boleh tanggung.
dan juga daripada kemusibahan yang kita tak boleh tanggung. Jadi kalau berlaku musibah yang kita boleh tanggung, alhamdulillah. Yang tak boleh tanggung itulah yang teruk bahayanya. Sebab ada orang bila berlaku musibah disalahkan Allah, ada yang murtad, ada yang macam-macam lagi masalah berlaku. Jadi itu pentingnya kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akhir sebagai kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, mungkin Dr. boleh terangkan kepada masyarakat di luar sana kenapa pentingnya kita meletakkan Rasulullah sebagai ikon dalam menjalankan perniagaan kita, dan mungkin sedikit tentang niat bila setiap kali kita memulakan perniagaan tu. Baik, yang pertama sekali, niat memulakan perniagaan adalah kita nak cuba berikan manfaat maslahah yang terbaik kepada masyarakat. Sebab itulah Nabi pernah ditanya, ayul kasbil afdal. Wahai Rasulullah, apakah dia sumber pendapatan yang terbaik? Maka Nabi kata, amali rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ini adalah hadis sahih, iaitulah kerja seseorang lelaki atau seorang perempuan menggunakan tangannya sendiri, hasil kerja sendiri, ataupun setiap penjualan yang mabrur. Hari ini kita selalu bincang haji mabrur, jual pun ada mabrur, perniagaan mabrur pun ada. Jadi kita kemudian para ulama bincang, apakah dia perniagaan ataupun pendapatan yang Nabi sebut tadi itu, apa yang terbaik? Ada yang kata pertanian, ada yang kata jual beli barang. Maka para ulama kata, sebab apa pertanian? Sebab pertanian kita berbakti pada tanah, kemudian kita beri makan pada orang ramai, maka itu sebab dia yang terbaik. Tapi hari ini kalau kita jual satu barang yang memberikan manfaat kepada hati orang, kepada iman orang, maka itu adalah yang terbaik. Jadi letakkan niat kita yang asalnya untuk membantu masyarakat, menjual benda yang bermanfaat, kemudian memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat supaya mereka boleh provide pada dia orang punya family. Dan kemudian sebagai akhirnya kita nak maklumkan, sesiapa yang sukar dalam kerja ini, man amsakalan min amili yadihi amsa maghfuran lahu. Nabi kata, sesiapa yang petang-petang balik keletihan kerana kerja, maka Allah SWT akan memberikan keampunan kepada dia. Jadi tapi jangan buat kerja haram lah. Kerja haram jadi dapat kecelakaan lah. Jadi siapa-siapa yang buat kerja halal, petang tu balik keletihan, janganlah mengeluh dengan keletihan itu. Lebih letih kamu, lebih bagus kamu. Ya. Jadi oleh kerana itu, sebagai akhirnya kita nak maklumkan sekali lagi bahawa perniagaan ini adalah satu cabaran yang besar kepada hati, sama ada daripada harta yang kita dapat, yang kedua teknik cara kita nak mengajak orang kepada beli barang kita. Nabi kata, man ghasya falaysa minna, sesiapa yang menipu dalam perniagaan, dia bukan daripada kalangan kami. Jadi itulah sebagai kesimpulannya, sebut sedikit. Itu dia, terima kasih kepada Dr. Zahrudin. Dan sangat bermanfaat kepada usahawan-usahawan di luar sana. Dan yang paling penting, Irma, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang ramai, dan insya-Allah segalanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, amanah, jujur. Betul. Betulkan niat. Kalau siapa yang kerja perniagaan tu mungkin dah jalan setahun 2 tahun, kalau rasa niat tu ke arah lain, kepentingan diri semata-mata, jadi kita betulkan niat tu, insya-Allah kita dapat keberkatan. Irma, berniaga ni tak semestinya terus untung. Kadang-kadang 2-3 tahun Allah uji dengan rugi dan seterusnya. Lepas tu lah baru kita merasai kemanisan berniaga itu kalau sendiri. Tak ada ujian ni, kita kadang-kadang kita tak menghargai sesuatu kita leka perkara. Dan juga lalai dengan duniawi ini. Dan insya-Allah Irma, selepas ini kita akan bersama lagi dalam rancangan Assalamualaikum. Kita nak berehat dah dengan teknik Al-Baghdadi selepas